Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa sallama tasliman katsira birahmatika ya nastaghiitsu ya Allah nastaghiitsu bika ya Rahman nastaghiitsu bika ya Rahim an tu'ayyidana bi ta'yidika ya Allah wa an tansurana bi nasrika ya Rahman wa an tu'afiyana bi'afiyatika ya arhamar rahimin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala tadribu lillahil amsal. Innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala dapat kita sambung kembali membaca kitab Tabsiratul Adani bi Alhani Bakuratil Amani. InsyaAllah muka surat nombor 9 pada baris yang keempat. Mustahil lawannya, lawan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Baris yang keempat daripada bawah. Salawat dan salam atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ma'bud. Yang dikasihi tuan pengurusi dan imam, staf kepimpinan, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah subhanahu wa ta'ala. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fi darain. Amin ya rabbal alamin. Kata Tuhan punya kitab yang mulia, mustahil lawannya, nya mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, yaitu makna kepada lawan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, mumasalatuhu lil hawadis, menyerupai dengan yang baharu-baharu. Sama ada baharu itu sesuatu yang terhasil daripada alam dunia, yang boleh kita lihat, yang boleh kita nampak, yang boleh kita sentuh, atau sesuatu yang baharu itu terhasil daripada alam ghaib, seperti para malaikat yang hanya sekadar kita tahu, ataupun sesuatu itu terhasil daripada jirin yang halus, atau kita sebut jisim yang latif, seperti benda-benda yang halus, tentang yang dirahmati Allah. Atau lebih tepatnya sesuatu itu adalah barang yang kena jadi, yang asalnya tidak ada. Baik, tentang yang dirahmati Allah. Kata Tuhan punya kitab, arti mumasalatuhu lil hawadis, menyamainya Allah Ta'ala akan yang baharu-baharu. Sama ada baharu dalam bentuk hadisun hakiki ataupun hudusun majazi ataupun hudusun hakiki. Dan di azali tak sama dah tentang di azali sekalian perkara yang sabitah ni dah tak sama dengan Allah Ta'ala. Baik, yang baharu tadi tak sama ada dalam bentuk
hadisun majazi belum lagi dalam bentuk fizikal ataupun sudah berada dalam bentuk fizikal yang telah kena jadi seperti malaikat, manusia, pokok-pokok dan semua ya. Sama ada dia daripada alam gaib ataupun alam syahadah. Contohnya kita kata COVID-19 dia adalah daripada alam syahadah, alam nyata, tapi kita tak nampak lah dia. Kalau nak tengok dia kena tengok dengan teleskop. Baik. Itu juga disebut benda yang baru, alam barzakh. Itu alam yang berharap dijadikan. Itu kata yang dikasih Allah. Kata musannif, tidak menyerupai itu tadi yang dimaksudkan menyamainya Allah Ta'ala baik pada sifat lawan, ni. Yang menyamainya itu katanya musannif pada sesuatu, yakni pada zatnya, yakni pada sifatnya, yakni pada perbuatan. Jadi skop perbincangan kita adalah 3 sahaja. Kalau perkara yang wajib pun 3, perkara yang mustahil pun 3. Cuma mustahil ni beriman belum tidak lah. Istihadul mustahil, atau dipanggil istihadul mustahil, tertegah lawan baginya, atau beriman sebelah tidak. Beriman sebelah tidak. Kalau sifat mustahilnya adalah menyerupai, jadi kita kena beriman letak atas hukum syarak. Beriman sebelah tidak, tertegah bagi dia menyerupai, tidak menyerupai. Baik, tuan-tuan. Daripada demikian itu, demikian daripada sifatnya, zatnya dan juga af'alnya juga, dengan juga perbuatan Allah Ta'ala. Yang ada kita mengaji pada bulan yang lepas, bahawa zat Allah itu bukan jirim, sifat Allah itu bukan arad, perbuatan Allah itu mengadakan barang yang tidak ada kepada ada. Adapun perbuatan makhluk mesti kena ada bahan. Adapun sifat makhluk mesti menumpang. Adapun tubuh ataupun makhluk itu dinamakan jirim. Jirim itu maksud dia apa? Benda yang berhajat kepada ruang, kepada lapang. Maksudnya benda-benda yang kita katakan boleh disusun, boleh dijadikan, boleh terima perubahan, boleh ada benda yang menumpang. Tentang yang dikasih Allah ikat dengan masa, kadang-kadang bergerak, kadang-kadang tidak bergerak, berjihad, ada bahagian atas, ada bahagian bawah, atau orang panggil jirim. Baik. Kata musannif, jikalau menyamainya Allah Ta'ala dengan yang baru. Dia buat dalil akal, dalil akal. Akan yang baharu-baharu, maksudnya sekalian yang baharu-baharu, sama ada daripada perkara gaib ataupun sama ada dari perkara nyata. Sama ada dia dalam bentuk hadiah, hudusun majazi, benda yang belum bersifat fizikal dalam ilmu Allah, ataupun dia perkara yang sudah Allah jadikan. Baik. Kata musannif, yang pertama pada zatnya, pada dirinya, pada diri Allah Ta'ala. Sekiranya Allah ini menyerupai dengan yang baru, zat Allah itu serupa dengan yang baru, serupa dengan yang baru. Yang baru tu kita ambil contoh kita lah. Baharu tu apa? Baharu tu benda kena jadi, benda ada mula. Itu ta'rif dia, benda yang ada permulaan. Qadim lawannya hadis. Hadis tu benda tak ada mula. Sesuatu yang tiada permulaan. Allah lah yang tak ada mula. Kalaulah sekiranya Allah itu, kata musannif, menyerupai dengan yang baru pada zatnya, berarti Allah tu serupa dengan kita lah. Dalil akal lah. Dalil akal. Bahawa adalah, seperti bahawa adalah zatnya, adalah dirinya, diri Allah Ta'ala, kata Tuhan punya kitab lah. Itu jirim. Setiap zat adalah jirim. Setiap jirim bukan zat. Itu kena pegang kaedah. Dia kena pegang kaedah. Setiap zat adalah jirim. Setiap jirim bukan zat. Jadi kalaulah sekiranya zat Allah itu adalah jirim,
Berarti yang pertama mesti dia bertempat, mesti dia berhajat, mesti dia berhimpun. Contoh barang yang berhimpun seperti air. Air ni barang berhimpun, air penjiring. Nah, contohnya nak membentuk satu air kena ada dua unsur. Dua benda yang bergabung, iaitu nitrogen dengan hidrogen, maka terbentuk air CH+2. Ataupun benda yang tersusun. Contoh diri kita ni benda yang tersusun ni. Nak membentuk jasad kita ni benda yang tersusun. Tentang ada susunan lapisan luar, ada susunan lapisan dalam, terbentuk daripada daging, terbentuk daripada tulang, berhimpun dengan ruh dan sebagainya. Ada pula sisi luarnya, ada pula sisi luarnya. Ada jihahnya depan, ada jihahnya bawah, ada jihahnya belakang. Ada berkadar-kadar, ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang tinggi, ada yang pendek. Itu sifat jirim lagi. Ada tangan, ada kaki, tangan kanan, juzuk yang tercantum di kanan, tangan kanan, bahagian yang tercantum dengan kiri, tangan kiri. Walaupun ada hari ini orang mengatakan dengan begitu berani Allah itu bertangan, cuma tangan yang tidak menyerupai dengan makhluk. Sudah. Mana yang peliknya di sini? Ini bukan kita nak cerita percanggahan, tapi sekadar kita berpegang. Al-Quran ni dia ada ayat yang muhkamah dan ayat yang mutasyabihah. Peganglah dengan ayat muhkamah dahulu, baru pegang ayat mutasyabihah. Masalahnya ramai orang pergi pegang ayat mutasyabihah. Allah ada tanganlah. Kan ayat tu ayat mutasyabihah. Ayat muhkamah tu dah jelas menyuruh kepada kita faham. Laisa kamitslihi syai'un. Tangan tu adalah sifat makhluk. Buang yang tu terus. Barulah kita nak takwil dengan makna yang sesuai dengan zat Allah, kekuasaannya ke, kekuatannya ke, keperkasaannya. Tak kira lah. Itu tuan-tuan. Ni pegang ayat mutasyabihat dulu. Allah itu bersifat dengan sifat tangan. Baru nak ditakwilkan bahawa tangannya tidak menyerupai dengan makhluk. Baik. Contoh. Longkang tu ada najis. Tapi najisnya, diterima longkang tu ada najis dah. Tapi najisnya tidak berbau busuk. Boleh tak macam tu? Najis tu. Di rumah tu ada najis. Tapi tak apa. Najis dia tak serupa dengan yang lain. Siapa tak serupa najis tu? Najis tu tak bau busuk. Sebut kata najis, orang faham dah kan? Hang cakap dia busuk, kau dia wangi, kau tetap dalam kepala kita najis itu bau dia busuk. Apabila sebut kata tangan, apabila sebut kata ada tangan, orang nampak dah mula menjisimkan, dah mula berbentuk dengan satu bentuk. Maka tak mustahil akan datang. Kalau digambarkan Allah ni dengan tangannya, dengan kepalanya, dengan kakinya, orang boleh buat patung. Hari ini mungkin kerana masih lagi orang Islam ni berpegang teguh dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka kita menahan diri daripada buat patung. Dan atas akidah yang kita pegang ini, tangan, wajah yang kita katakan kita takwilkan dengan ayat-ayat yang dengan makna yang lain, maka hari ini masih terteguh lagi terhasilnya patung. Tak ada lagi patung. Bayangkan akan datang kalau tak ada lagi orang pertahankan akidah ini, akidah kita kata akidah Asy'ariyah ni, kalau tak ada lagi orang pertahankan, habis tak apalah kita kata Allah ada tangan. Adakah sama keimanan hari ini dengan keimanan umat Islam akan masa akan datang? Adakah sama keimanan umat Islam hari ini dengan umat Islam yang pada masa dahulu? Dah tak sama dah. Kita bimbang akan datang kalau tidak ada lagi orang pertahankan benda-benda macam ni. Tak mustahil nanti Allah itu akan dibentuk dalam bentuk yang seperti patung dan sebagainya. Tuan-tuan yang dikasihi Allah. Nah, baik tuan-tuan. Yang kedua, kalau kita tengok dari segi kaedah salah. Dari segi kaedah. Setiap ilmu ni dia ada kaedah dia.
Dia ada kaedah dia tentang sama ada kaedah daripada salaf ataupun kaedah daripada falaf. Buku saya kalau sebut falaf, dia sebut orang baik-baik, tak apalah. Itu definisi dia lah kan. Tapi kalau salaf tu 1 hingga 300 tahun. Itu yang paling masyhur lah. Sebab kata salaf adalah golongan yang 1 hingga 300 tahun. Itu paling masyhur lah. Baik. Mereka ini berpegang secara mengekalkan teks. Ini nama dia lain. Kita tengok salah kaedah. Orang yang kata Allah ada tangan tu, dia menyalahi kaedah. Dia terjemah baru takwil. Dia ambil kaedah mana? Dia ambil sumber mana? Dia ambil rujukan mana? Dia ambil apa dia punya asas, dia punya disiplin ilmu, apa yang dia ambil? Orang salaf, dia pun tak terjemah. Yadun lah. Bukan nak kata tangan ke, bukan nak kata lengan ke, bukan nak kata apa tak. Yadun lah. Maka tangan ini dikekalkan dengan istilah yadun lah. Istawa lah. Wajhun lah. Awak kata nak dia nak pegang, nak selamatkan akidah umat. Nak selamatkan kita ni menjisimkan Allah Ta'ala. Maka kaedah ini kita panggilkan dia tafwid, kekal dengan teks kalimah tersebut. Adapun kita salah, kita tidak terjemah, tetapi kita mentakwilkan kepada sesuatu yang menunjukkan kesempurnaan kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Hanya ada 2 kaedah. Satu kaedah tafwid yang dipegang oleh salaf, dan satu lagi kaedah takwil yang dipegang oleh golongan salaf. Tuan-tuan yang dikasihi Allah. Jadi orang yang berpegang dengan menterjemahkan kalimah ini, kemudian mentakwilkan ini, yang pertama mereka ini membesarkan ayat mutasyabihah berbanding ayat muhkamah. Nombor 1. Yang kedua, mereka ini ambil tak ada kaedah. Mana boleh tak ada kaedah? Tuan-tuan, jadi kaedah ilmu ni penting dalam bentuk pengajian. Baik, tuan-tuan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya kita mengaji ilmu. Hari ini saya nak sebut istilah ni, saya tak mau sebut istilah direct kan. Tapi orang marah kalau kita sebut direct. Dia panggil sufahaul akhlaq. Munculnya golongan-golongan sufaha. Kalau orang tuan-tuan tengok dalam surah Baqarah tu ada perkataan sufaha kan. Apa makna dia? Tak ada terjemah. Nanti kalau orang dengar tu dia marah. Sufahaul ahlam. Apa maksud dia? Kita guna bahasa yang baik lah. Kita guna istilah yang baik. Orang yang tak cerdik, itu orang yang rasa dia cerdik lah. Bukan cerdik nanti cerdik lah, orang dia bodoh pula kan. Orang yang rasa dia cerdik, itu pun yang macam tu. Orang yang duk rasa dia bijak, sebenarnya dia tak bijak. Tu ada jawapan dia di situ. Sufahat tu adalah orang yang rasa dia bijak, tapi sebenarnya dia tak bijak. Tetapi dia confident dengan tak bijaknya tu. Tentang faham tak? Ini fitnah akhir zaman ni. Keluarnya golongan-golongan orang macam ni. Dan benda ni kian banyak berlaku. Sebab tu saya kata imannya orang hari ni tidak akan sama dengan keimanan umat yang akan datang kemudian ni. Dan hari ni kita telah menyaksikan banyak sangat, walaupun ada yang minta maaf lah kan. Contohnya satu orang perempuan kata rukun iman tu tak cukup lagi, kena tambah satu lagi. Ini sufahaul a'lam ni. Dia tak cukup, satu lagi kena tambah. Rukun iman tu berapa? Ada 6. Kena jadi 7. Beriman kepada pemimpin. Ini bid'ah dalalah ni. Hak ni hak tertib masuk neraka ni. Kalau tak taubat ni, tuan yang dikasihi Allah. Kalau sembahyang pun tambah rukun batal. Apatah lagi akidah. Katakanlah sembahyang subuh saya pagi tadi. Kita punya kosong, tak tahu pasal apa kosong. Kita nak dapat bantuan STR kot. Allahuakbar, kau nak dapat bantuan rahmah kot kan. Dah ataupun dah kerajaan bagi 500 masuk kita PSP, seronok punya pasal. Tak? Mayang subuh pagi tadi, rakaat kedua pergi sujud 3 kali. Orang tanya apa saya, kau sujud 3 kali. Aku rasa seronok hari ni. Seronok lain macam. Aku rasa seronok sangat-sangat. Dia pergi sujud satu lagi tambah. Tu imam 2 kali ya.
Jadi dia pun tambah kepada kita. Dia kata, batal bayang kamu. Batal apa aku seronok hari ni? Batal apa aku nak tambah nilai tambah ibadah? Tak. Mana boleh. Ibadah ni dia kena ada kaedah dia. Dia tak boleh main suka tambah dia. Maka batal sembahyang dia. Kalau sembahyang pun batal tambah rukun, tambah lagi rukun iman. Yang kata Nabi, akhbirni 'anil iman. Nabi ditanya. Yang kata Jibril, akhbirni 'anil iman. Jibril tanya, "Hei Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, khabarkan aku tentang iman." Maka Nabi pun cerita. Ada tak tambah? Dah. Kalau tak ada tambah, tu orang pergi bid'ah. Bid'ah yang macam tu dia bukan bid'ah hasanah. Itu bid'ah dhalalah. Baik, tuan-tuan. Banyak lagi lah kan. Cadangan mengekalkan atau membanyakkan pusat pelancuran, itu banyak lagi lah. Itu di antara benda-benda yang kita tengok. Benda-benda yang kita tengok muncul pada zaman hari ini. Benda-benda yang kita tengok muncul pada zaman hari ini. Sedangkan menghampiri pun tak boleh, apatah lagi berzina. Tiba-tiba main cadangan, kita tambah pusat pelancuran untuk nak mengekalkan supaya tidak berlakunya rogo di kalangan warga negara oleh orang yang bukan warga negara. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi inilah masalah kalau iman itu sudah tidak ada. Inilah masalah kalau iman itu hanyalah sekadar senipis kulit bawah. Maka yang dipikirkannya adalah benda-benda yang tidak masuk akal. Tuan-tuan yang dikasihi Allah. Ini nak cerita benda-benda yang muncul yang disebut sebagai sufahaul ahlam. Maksudnya kalau iman kita hari ini pun sudah begini, akan datang lebih teruk lagi lah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik, sambung balik. Nescaya adanya ia Allah. Ia Allah. Kita ambil kan. Kalau Allah itu berhad, kalau apa makna jirin? Ma yatahayyazu bi nafsihi. Diri dia hendak pada ruang. Tak dapat tidak, dia mesti kena berdiri. Tak dapat tidak, dia mesti kena duduk. Tak dapat tidak, dia mesti kena berjalan. Tak dapat tidak, dia mesti kena berlari. Itu semua orang panggil sifat jirin. Berubah, bertambah, berlari, berjalan, tak diam, duduk diam. Itu semua orang panggil sifat jirin. Maka kata musannif, tak dapat tidak, mestilah ia Allah bertempat. Maka tempatnya, maka yang ia menepati itu. Contohnya di aras ke, di langit ke, tak kira lah tuan-tuan. Di bumi ke, di udara ke, atau di mana sahaja. Ada kalanya menyertai akan dia, duduk sekali dengan dia, duduk sama-sama dengan dia. Padanya Allah Ta'ala. Maka di sini nampak hilang qadimnya. Kenapa hilang qadimnya? Sudah berhajat kepada yang lain. Contoh yang dikasihi Allah. Baik, kita tengok. Apa yang disebutkan di sana adalah jika sekiranya Allah Ta'ala itu berhajat kepada tempat. Kata musannif, baik muka surat belah, maka tempat yang ada dengan Allah itu. Kata musannif. Ini dari akal. Kita nak tunjuk dari akal. Bahawa Allah itu bukan jirin. Sekiranya Allah Ta'ala itu bertempat, yang ni ambil sifat jirin, maka tempat yang Allah tempati itu, yang Allah duduk itu, yang Allah berdiri itu, maka kata musannif, berbilang-bilang qadim. Ada dua. Ada dua qadim. Allah pun qadim, arasnya pun qadim. Kalau kita nak pegang statement qadim lah. Kalau kita nak pegang statement fardu takdir kata Allah qadim, arash makhluk. Boleh juga nak kata begitu. Cuma hak musannif kata, tuan punya kitab kata Allah qadim, arash pun qadim. Allah qadim, bumi pun qadim. Katakanlah kalau Allah duduk di bumi kan. Katakanlah Allah itu bersama kamu di mana sahaja kamu berada. Itu di bumi lah. Allah pun qadim, bumi pun qadim. Ar-Rahman ala arsyistawa. Allah pun qadim, aras pun qadim. Baik. Itu kalau kita nak pegang dengan takdir,
dengan fardu qadim. Kalau kita nak pegang dengan makna yang menepati, yang Allah duk sekali dengan dia itu hadis, berarti Allah hadis, Arasy pun hadis. Berarti Allah berhajat kepada makhluk. Diri yang berhajat ini sudah dinamakan tidak terkaya. Apabila tidak terkaya, maka tidak dilayak disebut sebagai Tuhan. Bermakna Allah nak jadi Tuhan kena berhajat kepada Arasy atau berhajat kepada hasil ciptaannya. Maka ini orang kata hilang makna yang didakwa sebagai ketuhanan atau Tuhan. Itu kalau kita katakan yang sekiranya Allah itu berhajat kepada Arasy atau kepada yang lain. Satu. Baik, yang kedua ni dia nak gunakan dalil akal. Sekiranya tempat yang Allah menempati itu, keadaan hal Allah itu berada di Arasy ke, berada di langit ke atau sebagainya, maka tempat yang dia duduk itu adakah dia qadim atau hadis? Kalau hadis, jawapan dia macam tadi. Oh, Allah berhajat pada tempat, berarti hilang terkaya, maka tidak layak lagi disebut Tuhan. Yang kedua, dia qadim juga, maka ada berbilang-bilang qadim. Ada berapa Tuhan? Ada dua Tuhan. Satu Allah, satu Arasy. Berarti untuk membentuk satu kerajaan mesti bergabung dua Tuhan. Bergabung dua Tuhan juga hilang makna terkaya. Kerana saling bergantung di antara satu dengan yang lain. Apa makna Tuhan? Tidak berkehendak kepada yang lain berkehendak kepada dia. Secara otomatik apabila dua Tuhan bergabung, sebenarnya salah satu sudah berhajat kepada salah satu yang lain. Sebab asasnya adalah Tuhan tidak hendak kepada yang lain. Yang lain hendak ke dia. Maka Arasy tadi yang kita katakan qadim, dia pun Tuhan. Dia tak hendak kepada yang lain. Tiba-tiba yang lain hendak kepada dia. Tuhan berkehendak kepada Arasy. Tuhan pula dia tak hendak kepada yang lain hendak kepada dia. Mana Arasy berkehendak kepada Tuhan. Maka mereka pun bergabung membentuk satu kerajaan, dan mereka ini bersifat saling berkehendak di antara satu dengan yang lain. Maka itu juga dinamakan diri mustaqim. Kerana Tuhan tidak boleh berhimpun dua perkara berbeza. Kalau hendak, kalau tidak hendak, maka dia tak hendak dah pada yang lain. Kalau dia kaya, dia tak hendak dah pada yang lain. Yang hendak pada yang lain, dia tidak kaya. Itu nampak dua benda yang berhimpun dalam satu keadaan. Ya? Kalau dia kaya, dia tak hendak dah pada yang lain. Dia tak hendak dah pada yang qadim, dan dia tidak hendak dah kepada yang baharu. Tiba-tiba ada yang qadim bergabung dengan dia. Tak dapat tidak mereka ini dua-dua bergabung. Maka istilah kepada istirna itu sudah terbatal sama sekali. Boleh tuan-tuan boleh faham kat situ. Baik, yang kedua, kalau dah Tuhan tadi bergabung kemudian menciptakan alam ini. Dah dua Tuhan ni qadim, Arasy pun qadim, Tuhan pun qadim. Dua Tuhan ni bergabung menyertai salah satu tempat tadi, maka kudrat antara kedua-duanya sudah tidak mutlak. Sebab apa? Sebab bergabung nak menjadikan alam. Kalau ada satu Tuhan, kudratnya bersifat mutlak. Kalau ada dua Tuhan, kudratnya sudah tidak bersifat mutlak. Maknanya alam ini tidak akan terhasil melainkan gabungan dua kudrat. Ada dua kudrat dapat jadi alam. Tak ada dua kudrat, tak ada alam lagi. Baik, sekarang tengok realiti. Alam ini diciptakan oleh berapa kudrat? Satu kudrat. Berarti hanya ada satu Tuhan. Baik. Dan ada kalanya yang dikatakan bertempat tadi tuan-tuan. Dan ada kalanya, kalau sekiranya Allah itu bertempat, ada kala menyertainya satu. Dan ada kalanya terdahulu atasnya, atas Allah Ta'ala. Berarti ada yang dahulu, ada yang kemudian. Ini kalau kita tengok dalam bab daurun dan juga tasalsul. Ini kalau kita tengok dalam daurul dan juga dalam bab tasalsul. Maksudnya bagaimana
Allah ni kena jadi. Sama ada daurun yang berlapis atau daurun yang tidak berlapis. Sama ada tasalsul pula. Kita tengok akan ada Tuhan sebelum daripada Allah, akan ada Tuhan sebelum daripada Tuhan, akan ada Tuhan sebelum daripada Tuhan, akhirnya tak ada kesudahan. Maka tidak ada kesudahan itu juga menunjukkan kepada diri mustahil. Baik. Maknanya ternapi dua perkara, daurun dan juga tasalsul. Itu baik, habis tuan-tuan pada jirimnya. Maknanya zat Allah bukan jirim, bukan terdiri daripada bahan-bahan, bukan terdiri daripada benda yang melekat, bukan terdiri daripada benda yang berhimpun, bukan menempati ruang dan sebagainya, bukan berhajat kepada tempat dan sebagainya. Dia nak suruh berhenti tu. Baik, sikit lagi dah. Baik, sikit lagi tuan. Dan jikalau menyamainya, Allah Ta'ala itu akan sesuatu yang baharu daripada yang baharu pada satu sifat daripada sifat-sifatnya, seperti bahawa adalah ia Arab, dan tiap-tiap yang Arab itu bertangkap, menumpang pada jirim dan menumpang pada bertempat, dan tiap-tiap dan atas tiap-tiap maka baru ia seumpama baru barang yang menyamai akan jirim. Baik. Yang kedua pula tuan-tuan, yang pertama selesai kita membicarakan sekiranya Allah itu adalah jirim, maka Allah itu bertempat. Satu. Sekiranya sifat Allah itu menyerupai akan perkara-perkara yang baharu daripada sifat-sifatnya, yakni sifat ma'ani, seperti adalah ia Arab, seperti ia sifat-sifat yang menumpang. Dan tiap-tiap yang menumpang, yang Arab tu mesti tak dapat tidak bergantung pada jirim. Apa beza sifat Allah dengan sifat kita? Sifat kita tumpang di kita, itu sifat kita lah. Tumpang pada kita, itu sifat kita. Manis tumpang pada gula, itu sifat makhluk. Adapun sifat Allah, dia bukan barang yang menumpang, dia bukan perkara yang menumpang. Sifat qudrat dia tidak tumpang di Allah, tapi ada di Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang membezakan kita dengan akidah-akidah yang lain. Contohnya Mu'tazilah. Tentang kalau kita tengok Mu'tazilah, dia menafikan sifat. Sebab tu Mu'tazilah tidak disebut sebagai kafir, tetapi mereka hanya disebut sebagai sesat sahaja. Kenapa? Kerana mereka menerima samaratus sifat. Allah tu ada zat, ya. Allah mengadakan dengan zat. Kenapa dia tolak sifat? Kerana dia tengok pecah dua. Sifat satu, zat satu. Dia kata dua qadim. Dia kata dua qadim. Zat satu, sifat satu. Maka dia kata tak boleh terima akidah ni pasal apa? Kalau zat tu qadim, qudrat tu qadim juga. Dia kata dua Tuhan. Dia jadi pecah dua Tuhan. Kita bukan kata zat satu, qudrat satu, tidak. Kita kata qudrat ini berdiri bagi zat. Sebab itu apabila kita mengatakan qudrat itu sifatnya Allah Ta'ala yang kerjanya mengadakan. Tetapi hakikat mengadakan siapa? Allah. Cuma nak tunjuk bahawa setiap sifat tu ada kerja. Contoh sifat ilmu itu mengetahui. Itu kerja dia. Hakikat mengetahui adalah Allah Ta'ala. Sifat kalam itu kerjanya berkata-kata. Hakikat berkata-kata Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah berkata-kata dengan Nabi Musa AS. Allah kata, "Hei Musa,
buka kasut kamu. Kamu sekarang berada di lembah yang mulia. Nabi Musa buka lah kasut. Allah kata, dia bicara dengan Nabi Musa AS secara langsung, takliman, secara langsung. Baik, maka kita faham Allah memiliki sifat perkata. Perkata itu barang yang menunjuk ada di zat, dengan makna tidak bercerai tanggal, dengan makna tidak menumpang. Maka hakikat yang berkata-kata itu adalah zat Allah Ta'ala. Cuma apabila kita katakan sifat, kerana Allah yang beritahu kata, dia beritahu kita di dalam Al-Quran yang dia memiliki sifat perkata, sifat kalam. Cuma hakikat yang berkata-kata itu adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam saya kata lah, yang kata-kata ni adalah perkata saya. Tiba-tiba saya sebut benda yang berkaitan dengan 3A. Tuan-tuan bawa report polis. Ada pula video. Saya kata, bukan saya kata ni. Ini bukan ustaz ni, ya, tapi bukan saya kata. Siapa kata? Perkata saya kata. Mulut saya kata. Perkata kita mulut lah. Perkata Allah bukan dengan mulut, dengan jalan perkata lah. Wallahu'alam. Adalah sifat tu boleh tengok besok di akhirat. Saya sembang dengan mulut saya. Ini bukan saya kata. Mulut saya kata. Tapi hakikat yang berkata siapa? Saya lah. Cuma mulut tu kerja dia berkata-kata. Jadi sifat-sifat Allah ni dia ada kerja dia masing-masing. Tetapi hakikat mengadakan, hakikat mengetahui, hakikat menentukan, hakikat berkata-kata, hakikat melihat, hakikat mendengar, itu adalah Allah Subhanahu Ta'ala. Ini menunjukkan kepada kita bahawa sifat Allah bukan arat, bukan barang yang menumpang. Sifat Allah ada di zat Allah. Sifat tu qadim, sifat tu ada di zat Allah, dengan makna tidak bercerai tanggal. Itu di antara yang dikhendaki dengan maksud mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, iaitu sifat Allah bukan barang yang menumpang. Sekiranya kata musannif, sekiranya dah menumpang pada yang bertempat dan atas tiap-tiap, maka baharu ia seumpama barang, ia menyamai akan dia akan jirim. Sekiranya sifat tu tumpang pada jirim, Allah ni tak ada benda tumpang ni dia. Hak kena tumpang ni jirim je. Sekiranya ada satu benda tu boleh menumpang pada satu benda, jirim-jirim ni dia boleh tumpang. Sifat dia tak boleh tumpang. Tuan-tuan nak faham, sifat dia tak boleh numpang. Sebab tu dia dinamakan sifat. Adapun jirim, dia ada benda yang boleh tumpang kat dia. Manis, tak ada benda boleh tumpang kat dia. Tapi manis boleh tumpang pada jirim, pada gula. Maknanya, manis ni seumpama barang yang dia tumpang. Jirim tu lah. Manis ni seumpama barang yang dia ditumpang. Sebab itu manis-manis ni disebut sebagai sifat. Kenapa? Kerana dia barang yang menumpang. Dia tak boleh duduk diri sendiri. Adapun jirim, dia boleh berdiri sendiri. Dia tak tumpang di orang. Dia tak tumpang di siapa-siapa. Sebab dia jirim. Boleh beza. Apa beza jirim dengan sifat? Jirim ni dia tak tumpang pada siapa pun. Diri dia lah. Tapi dia kena jadilah. Sifat ni dia tak boleh ada sendiri. Dia kena tumpang di yang lain. Maka kalau dia tumpang di gula, maka diri dia seperti gula lah. Sebab tu orang tak kata gula satu, manis satu. Ada tak? Saya nak beli manis boleh tak? Saya tak mau beli gula. Tak jumpa kat kedai tu. Kena pula hak nega tu janda. Dia kata, hang nak menikah dengan aku kau? Sudah. Dapat tahu kat bini kita jeng keren-keren. Patut rajin pergi beli kedai tu. Rupanya nak beli manis kedai tu. Kebetulan perempuan tu nama manis pula. Jadi tak boleh pisah. Kalau beli manis kena beli gula. Kalau beli gula beli manis. Maknanya menumpangnya manis pada gula. Jadi tumpang-tumpang tu ada pada sifat. Dia tak ada pada jirim. Apabila manis dah menumpang pada jirim, maka dia jadi seperti jirim lah. Dia jadi diri makhluk. Pasal apa? Sebab dia menumpang pada diri makhluk. Allah tu tak ada benda yang tumpang kat dia. Kalaulah ditakdirkan, kita kata, oh ada benda tumpang kat dia, bermakna Allah tu bersifat dengan sifat jirim lah.
Sebab boleh benarkan benda yang tumpang atas diri dia. Jadi Allah tu tak ada tumpang di dia. Adapun sifat Allah, dia bukan menumpang, memang di Allah Ta'ala. Sebab tu kita katakan Allah tidak berhajat kepada sifat-sifat kamalan. Jangan kita pegang akidah Allah berhajat pada sifat-sifat kamalan. Memang kamalat tu sempurna dah, tapi berhajat tu tak sempurna. Berhajat tu yang tidak sempurna. Apabila sebut kata Allah mula berhajat, jadi diri makhluk. Benda yang berhajat ni bagi diri makhluk lah. Jadi yang berhajat tu adalah sifat. Berhajat kepada siapa? Menumpang pada yang lain. Jadi sifat Allah bukan sifat makhluk, iaitu sifat yang tidak menumpang. Dan jikalau menyamainya, yang ketiga pula, cepat sikit pagi ni kita mengaji. Dan jikalau menyamainya Allah Ta'ala pada perbuatan-perbuatannya, seperti adalah perbuatannya mesti daripada madah, nya balik kepada Allah Ta'ala, badal kepada Allah. Kalaulah sekiranya perbuatannya Allah Ta'ala mesti daripada madah. Apa kata madah? Qauluhu madah, katanya artinya juzuk-juzuk yang diperbuatkan sesuatu dan susunkan kullu daripadanya. Juzuk-juzuk, benda-benda bahagian diperbuatkan sesuatu untuk jadikan sesuatu. Contoh bata, nak jadikan dinding kena susun bahagian bata tu lah. Juzuk-juzuk bata tu kita susun jadi dinding. Tu orang panggil buatnya dinding itu daripada bata. Buat dinding tu daripada sumber yang ada simen. Dan susunkan kulu daripadanya sehingga terbentuklah secara keseluruhan. Seperti benang, benang bagi kain. Benang tu juzuk. Kain tu kulu semua. Daripada benang kita jahit jadi baju. Lalu ni payah nak jumpa orang jahit apa tu. Dulu kan ada orang dulu kan dia duduk saja-saja dekat pintu rumah tu, dia atas kursi. Dia pakai jarum besar sikit lah. Lepas tu ada kain nipis, jahit jadi sapu tangan. Jahit jadi apa tu orang panggil? Ada kan dulu kan? Tak ingat kan? Dia jahit sapu tangan, tak ada lah ni. Asalnya benang hak dia beli kat kedai genang gulung besar tu, bukan genang hak jahit baju tu. Saya nak sebut tak erti tu. Dia jahit jadi baju. Dia punya rajin jahit daripada bulan Muharram lagi dia jahit. Pasal apa nak buat baju kat suami dia raya. Pokoknya lah bagus dia jahit. Oh, siap. Pakai seminggu tak boleh pakai pasal apa ketat. Dah lepas puasa makan banyak jadi ketat, tak boleh pakai dah. Itu dia panggil buat benang menjadi kain dan batu bagi rumah katibah, kata penulis. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, contoh kita nak buat jalan daripada dan kita nak buat bangunan daripada simen. Perbuatan makhluk berhajat mesti kena ada bahan. Madah maksud dia bahan. Adapun perbuatan Allah mengadakan daripada sesuatu yang tidak ada kepada ada. Allah nak jadikan padi, bukan kena ada semayan. Dulu tak ada jadi padi. Cuma sebab kita duduk atas jalan adat. Dia panggil jalan adat. Mesti kena melalui proses tu. Ada semayan, ada benih padi, kemudian lah kali padi, kemudian jadi beras. Kalau Allah dia nak mengadakan sesuatu, dia tak kena bahan. Dia tak kena buat kerja. Dia tak kena dengan jalan ikhtiar macam kita. Itu perbuatan Allah Ta'ala, tuan-tuan. Baik, kata musannif yang sudah ada, maka sebelum adanya, kalaulah sebelum ada tu lemah ia daripada membuat dan berhajat ia kepada yang membuat madah. Tak dapat tidak Tuhan berkehendak kepada orang yang boleh buat bahan. Nak buat manusia, Allah berhajat kepada yang buat tanah. Kalau tanah tak ada, dia lemah. Selepas ada tanah, maka dia kuat. Maka tak dapat tidak Tuhan berhajat kepada orang yang boleh buat tanah untuk buat manusia. Untuk buat jin, berhajat orang yang buat api.
Untuk buat malaikat berhajat untuk buat kena ada cahaya, orang yang buat cahaya. Itu apa lagi diri lemah. Dan diri lemah itu mustahil bagi Tuhan. Kerana Allah mengadakan sesuatu tanpa ada bahan. Dia boleh buat. Macam mana caranya? Wallahu a'lam. Kita tak tahu. Nanti kita pakai tanya orang tengok di akhirat besok. Sebab tu kena niat masuk syurga. Ni tahun baru ni niat masuk syurga. Jumpa dengan Allah nak tanya, ya Allah, macam mana engkau buat tanah? Dan padahal sumber tu tak ada, macam mana boleh ada? Boleh tanya lah. Tanya dia kasih Allah. Tapi takut tak sempat nak tanya. Pasal apa? Seronok dengan nikmat. Seronok banyak nikmat yang kita dapat dalam syurga. Dan nikmat yang paling besar adalah melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Kata musannif, dan berhajat ia kepada yang membuat madah. Madah tadi itulah, contohnya nak buat bumi ni kena ada tanah, kena ada air, kena api. Dan membawalah demikian itu berhajat ia kepada yang membuat madah tadi, kepada baharunya Allah Ta'ala. Maka itulah diri lemah. Tak dapat tidak, Allah juga bergantung kepada yang lain. Dan iaitu mustahil kerana telah sabit qadimnya, yakni Allah ni bukan baru, bukan seperti perbuatan makhluk yang berhajat kepada madah, bukan seperti makhluk yang bersifat dengan sifat jirim, bukan seperti makhluk yang sifat dia arad, yang mana sifat Allah tidak arad. Baik tuan-tuan, maka telah sabit qadimnya, iaitu Allah hendak kalau dia nak buat, dia buatlah, tapi tidak berhajat kepada bahan. Dengan dalil yang telah lalu. Dan mustahil juga barang yang membawa kepadanya, iaitu menyamainya. Menyamai yang mana? Pada tiga-tiga tempat tadi, tuan-tuan. Menyamai yang mana? Pada tiga-tiga tempat tadi. Maka menyalahinya Allah Ta'ala akan yang baharu. Maka inilah dalil bersalahan Allah Ta'ala yang baharu-baharu. Dan tertegahlah istihalah lawannya, dan tak terimalah lawannya, iaitu Allah menyerupai dengan yang baharu-baharu. Wallahu a'lam. Habis kat situ tuan-tuan. Kita berhenti situ. Jadi kita simpulkan sedikit balik daripada apa yang kita pelajari pada hari ini berkenaan dengan perkara mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama adalah mustahilnya itu adalah mumasalatuhu ta'ala lil hawadis pada zatnya. Yang pertama, kalaulah sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala itu menyerupai dengan makhluk, sudah pasti zatnya adalah jirim. Dan sifat jirim itu bertempat. Ada kalanya, kata musannif, kalau bertempat itu mesti kena serta dengan dia. Kalau serta dengan dia, adakah yang menyertai Allah itu dia hadis ke dia qadim? Kalau dia hadis, berarti Allah sebelum dia jadi hebat, sebelum dia kuat, dia lemah. Apabila bergabung dengan hadis, maka dia jadi kuat. Berarti dia berhajat. Itulah sifat jirim. Tentang. Yang kedua, adakah sekarang ini yang menyertai Allah itu qadim? Ya, kita kata dia qadim. Maka berbilang-bilang qadim. Berbilang-bilang qadim itu mustahil, kerana yang qadim itu satu sahaja. Baik, yang kedua adalah sifatnya pula. Jadi sifat Allah itu sifat yang tidak menumpang. Kalau menumpang jadi macam makhluk. Tentang. Kalau menumpang jadi makhluk. Jadi sifat makhluk itu mesti menumpang pada jirim. Kalau dah sekiranya sifat Allah menumpang pada zat, berarti otomatik zat itu sudah bertukar menjadi jirim. Kenapa? Kerana sama sifat dengan jirim tadi. Asalnya adalah menumpang. Jadi kita ambilkan di sini. Oh tidak, sifat Allah itu bukan arad, bukan barang yang menumpang. Nombor 3 tuan-tuan, bahawa perbuatan Allah itu tidak mengadakan sesuatu daripada bahan. Sebab perbuatan yang makhluk adalah mengadakan sesuatu daripada bahan.
Kalaulah sekiranya perbuatan Allah itu mengadakan sesuatu daripada bahan, maka jadilah perbuatan Allah itu baharu. Mesti bergantung atau berhajat kepada yang lain. Maka itu dinamakan diri lemah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka itulah 3 sifat yang menunjukkan 3 dalil, 3 keadaan yang menunjukkan bahawa zat Allah bukan jirim, sifat Allah bukan arad, dan perbuatan Allah mengadakan sesuatu bukan daripada bahan. Allah adakan sesuatu daripada tak ada kepada ada. Wallahu a'lam. Jadi hadis yang kelima, qiyamuhu ta'ala bi nafsihi. Cukup situ dulu. Cukup situ dulu. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah dari diri saya, dan hakikat seluruhnya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min zulumatil jahli wan nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.